datang ke siri acara dalam talian FSSK. Sebelum acara bermula, sila pastikan perkara-perkara berikut telah diberi perhatian. Sila pastikan mikrofon anda berada di dalam mod senyap bagi mengelakkan gangguan audio ketika sesi sedang berlangsung. Aktifkan mikrofon sekiranya perlu. Kami amat menghargai sekiranya anda mengaktifkan kamera sepanjang sesi berlangsung. Pastikan anda memakai pakaian yang sopan dan sesuai. Gunakan ruangan chat room sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau kemusykilan, atau aktifkan butang raise hand. Akhir sekali, utamakan sikap profesional dan berhemah sepanjang sesi berlangsung. Terima kasih. Okay, hai, selamat malam kepada semua yang masuk webinar malam ni. So, terlebih dahulu saya mulakan dengan dua rangkap pantun untuk kita mulakan webinar malam ni. So, yang dah masuk jangan lupa untuk terus share link ni supaya webinar ni jadi ramai lagi dapat tengok malam ni. So, saya mulakan dengan pantun dia yang berbunyi, melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pemula kata, saya sembah pembuka bicara. Jadi, saya ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir ke webinar pada malam ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Prof. Madia, Dr. Wan Hamizah binti Wan Mahmud, Ketua Program Komunikasi Media, serta yang berusaha Encik Badrul Rizwan Abu Hassan, pensyarah bagi kursus SKKD 2073, pendapat publik, serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih atas kehadiran anda semua pada malam ini bagi memeriahkan webinar kami yang bertajuk Menyelami Kehidupan di Sebalik Bandar. Sebelum memulakan webinar ini, saya menjemput saudara Muhammad Yusri Haikal bin Yusof untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Ya, وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت عرضا بنور الشمسية فتاي عليم استألينا فتى طيبا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan di atas bacaan doa sebentar tadi daripada saudara Muhammad Yusri. Hadirin dan hadirat sekalian, tak kenal maka tak cinta. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Aziz Hamizan, merupakan moderator anda pada malam ini, dan saya juga akan menjadi moderator yang akan sentiasa menghiburkan webinar pada malam ini. Selamat datang lagi sekali saya ucapkan ke webinar Menyelami Kehidupan di Sebalik Bandar. Dan saya buka sesi webinar ini dengan membawa satu isu yang semakin menjadi perhatian masyarakat tentang pakaian bandar. So hadirin yang hadir dalam webinar ini, tolong bagi reaksi ataupun tulis di ruangan chat yang anda dah bersedia untuk teruskan. Saya nak tengok anda betul-betul bersedia ataupun tidak, bagi reaction ke apa ke. Kita lihat ada tak di sini. Wow, nampak ramai ya yang betul-betul bersedia. Okey, baiklah. So kita mulakan tentang pakaian bandar. Pakaian bandar merupakan pakaian yang terpakai yang diimport daripada negara US, UK, Jepun, Korea dan negara-negara Eropah yang lain. Kesemua pakaian ini dibungkus dalam satu guni yang digelar sebagai bandar. Dalam laporan harian Metro turut menyatakan bahawa pakaian bandar masih menjadi pilihan orang ramai
terutamanya pada hari perayaan kerana kualiti bandel itu sendiri. Dengan tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan panel-panel hebat kita yang akan berkongsi ilmu serta pandangan berkaitan topik webinar ini. Jadi, bersama saya pada malam ini, seorang pengusaha perniagaan, mengimport dan pembekal pakaian terpakai yang terletak di Taman Seri Gombak. Beliau adalah pemilik One to Drop Thrift Store dan beliau adalah Syekhan Al-Habishi bin Said Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Said Syekhan. Apa khabar Encik Said? Khabar baik. Terima kasih sebab sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan anda semua malam ni. Boleh saya perkenalkan diri terus? Kita silakan Encik Syekhan untuk perkenalkan diri. Okey. Assalamualaikum semua. Nama saya Syekhan Al-Habishi bin Said Abdul Hamid. Berasal daripada Gombak. Saya berumur 22 tahun. Saya sebelum ni menghabiskan pelajaran diploma di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Dan sekarang saya membuat full time menjual pakaian bandel. Okey, mungkin itu saja pengenalan ringkas dahulu tentang saya. Alright. Terima kasih Encik Said kerana sudi meluangkan masa dan menjadi our panel pada malam ini. So yang ada, bagilah komen semangat untuk Encik Said malam ni. So seterusnya kita ada panel kita. Panel kita yang seterusnya merupakan pemilik perniagaan pakaian terpakai dan telah berkecimpung dalam perniagaan ini selama 6 tahun. Beliau kini sudah berjaya mendirikan 2 perniagaan bandel yang dinamakan Good Full Store dan Twikis. Nama beliau Muhammad Daniel Irfan atau lebih dikenali Daniel. Apa khabar Encik Daniel? Alhamdulillah, selamat petang semua. Alhamdulillah baik, terima kasih kerana sudi menjemput saya. Saya pun nak kenalkan diri saya ringkas lah macam mana saya kenalkan diri. So nama saya Muhammad Daniel Irfan atau boleh dipanggil Daniel. So for the time being saya sekarang buat bundle ni as a part time. Sebab sekarang saya ada full time work. So saya bekerja di TNB and at the same time saya juga buat part time degree. So bundle ni another part time. So orang kata for the side income lah. Alright. Terima kasih Encik Daniel atas perkenalan yang mula-mula ini. Kemudian kita akan sama-sama menyelami tentang Encik Daniel dan juga Encik Said pada malam ini. Baik. Untuk pengetahuan hadirin semua, webinar ini akan mengenali dengan lebih mengenalam mengenai perniagaan bandel dengan menjawab stigma-stigma masyarakat tentang perniagaan dan pakaian bandel. Bukan itu saja, panel juga akan berkongsi tentang tips memulakan perniagaan bandel kepada pelajar-pelajar yang mungkin berminat, yang mungkin berkecimpung dalam perniagaan ini. Jadi sila kekal bersama kami sehingga penghujung webinar menyelami kehidupan di sebalik bandel, trend terkini atau hobi sejati. Baiklah, webinar ini akan diteruskan lagi dengan soalan-soalan pertama yang akan diajukan kepada our panel kita. Yang menonton webinar ini, adakah anda bersedia untuk melihat panel-panel kita menjawab? Kalau ada, kongsikan reaksi anda, reaction hantar love ke? Okey, ada yang dah, memang ada yang dah pasti nak dengar. Alright. Baiklah, soalan yang saya ingin ajukan, soalan pertama kepada Encik Said kita. Pada pendapat Encik Said, apa yang Encik faham tentang definisi sebenar bandel bagi Encik? Seperti yang kita tahu, bandel ni pakaian terpakai. Tetapi bagi Encik, mesti ada maksud tersendiri bandel. Boleh Encik jelaskan? Okey. Bandel ni mungkin sesetengah orang merupakan pakaian buruk dan kotor tau. Macam sesetengah masyarakat sekarang pun ada lagi yang berfikiran macam tu. Bagi saya, bandel ni merupakan satu investment tau dan merupakan satu hobi mungkin pada saya atau orang lain, tapi bagi saya hobi lah sebab benda ni memerlukan minat. Dan juga boleh dikatakan harta karun sebab dia ada nilai dan cerita dia sendiri di sebalik pakaian-pakaian tertentu pada
baju-baju bundle ni. Itu pada pendapat saya lah. Okey. Nampaknya Encik Said ada pandangan sendiri tentang maksud bundle tu ya. So bagaimana pula dengan Encik Daniel tentang maksud bundle tu? Okay, maksud bundle. Okay, before kita go further dengan this webinar, I think kita kena make it clear that apa yang saya cakap, this is based on kita orang punya, orang kata perception and then pengalaman. Dia doesn't mean they represent all the bundle punya orang community lah. So we want to get this straight because dalam ni mungkin ada dalam, saya tengok dalam 100 orang yang join. So mungkin mereka pun ada perception sendiri ataupun mereka pun ada pengalaman sendiri dengan bundle. So dari segi bundle, saya agree dengan apa yang saya cakap dan juga apa yang Aziz cakap. Dia datang, definisi bundle tu sendiri adalah dalam sejarah pukal. So memang pakaian-pakaian dalam bentuk pukal yang diimport daripada negara luar seperti UK, US, Japan, Korea, Australia, and dan dibawa ke negara-negara macam Malaysia, Thailand, Indonesia dalam bentuk pukal. Jadi bundle ni pun boleh jadi macam saya cakap, dia adalah dalam bentuk hobi. Ada orang yang suka macam tengok baju-baju bundle, pakai baju-baju bundle, collect, yang menjadikan koleksi baju-baju bundle. Ada juga yang membuat investment, jadikan perniagaan ataupun jadikan collection pun salah satu investment yang akan datang. So pada pendapat saya, bundle ni dikatakan adalah hobi pun boleh, investment pun boleh, tapi dari segi definisi bundle tu adalah pakaian yang datang dalam bentuk pukal secara banyak. Secara berguni-guni lah yang macam mana Haziq explain pada awal webinar tadi. Alright, terima kasih Encik Daniel dan Encik Said atas pandangan yang orang kata itu daripada pandangan mereka sendiri. Ada idea daripada orang lain juga tentang mengenai apa itu bundle. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik berdua atas ulasan yang saya kira cukup padat untuk publik memahami definisi sebenar pakaian bundle daripada pemilik perniagaan bundle itu sendiri. So terlebih dahulu saya ingin mengatakan kepada para hadirin semua, sekiranya anda ada soalan boleh tulis di ruangan chat box dan saya akan ajukan soalan-soalan tersebut kepada panel untuk menjawab. So jangan lupa untuk tulis di ruangan chat box supaya soalan tersebut boleh saya pilih dan saya ajukan kepada panel. Dan seterusnya, saya pasti ada yang tertanya-tanya bagaimana Encik berdua boleh terjebak dalam perniagaan bundle ni. Mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman. Silakan Encik Daniel terlebih dahulu. Okay. Saya start dengan bundle, dengan dunia bundle ni saya started on 2016. Before that memang kita tak kenal langsung dengan dunia bundle. Kita tak kenal langsung dengan pakaian-pakaian mana, kita tak kenal. So basically dulu memang kita kalau nak membeli baju ataupun shopping memang kita ke butik mall yang sedia ada lah. So from 2016 out of nowhere kita orang ada satu family dinner and then one night my father dulu dekat Kampung Baru, dekat Kampung Baru dekat Cokit ada satu night market on weekend dipanggil Jalan Raja Bot. So dulu before pandemic every weekend memang akan ada peniaga-peniaga bundle yang lagi lama meniaga dekat situ daripada Jumaat sampai Ahad. So perniagaan mereka daripada pukul 10 sampai kadang sampai pukul 3 pagi ke 4 pagi. So it started from there. Saya punya family bawa saya ke sana and then saya start bundle. Dia start dengan out of curiosity lah. Out of curiosity. So saya sampai dekat night market, saya tengok ada satu topi yang diletakkan dalam kaca. So during that time I was a little kid, so kita tak tahu sangat kan dari segi dunia bundle ni dengan harga dia, dengan design ni kita tak tahu. So kita tanya dia, peniaga, kita tanya berapa, and then satu topi yang ada gambar bear berharga dengan 300 lebih. Jadi bagi pendapat saya topi yang untuk berharga 300 lebih tu agak mahal lah untuk kita budak-budak tengok. Oh agak mahal lah kan. Jadi kita pun tanya kepada seller, macam mana ini brand apa benda semua, dan the curiosity came in. Dan saya balik rumah and then we did some research. Kita tengok kenapa brand ni mahal. Turn out brand ni tak ada kat Malaysia. So it was import to Malaysia. So started from there, the curiosity kicks in.
Started from 2016, every weekend saya dengan family tak pernah miss pergi ke Jalan Raja Boat untuk tanya kepada seller, tengok barang-barang yang ada dekat situ. And then slowly kita orang start dengan cari supplier untuk ambil guni, and then started from there lah. We did a small business, and then alhamdulillah sampai sekarang from small kita dah ada satu kedai, and then we started to join some events. So alhamdulillah, so started from there. Dia started from out of curiosity on 2016. Memang orang kata itu daripada pengalaman Encik Daniel sendiri. Betul. Daripada kecil lah. Daripada kecil. Faham? Alright, so kita teruskan dengan Encik Syed kita. Bagaimana boleh terjebak dan dalam perniagaan bandel ni? Okay. Saya sejujurnya saya masih baru tahu dalam perniagaan bandel ni. Saya rasa dalam setahun lebih lah, setahun 3 bulan macam tu lah. Saya start berniaga bandel pada 14 Jun 2019. Sebelum ni saya pun macam orang-orang lain juga. Saya pun tak berapa minat tau dengan pakai bandel ni semua. Saya macam, adik-adik saya beli baju bandel tu saya macam, asal kau beli baju bandel ni, beli lah baru apa semua kat butik kan. Apa ni? Lepas tu pada tahun lepas, masa first PKP tau. Masa tu saya tersangkut dekat kampung saya selama 3 bulan. Saya baru habis belajar dan duit pun dah tak ada masa tu. Saya tak tahu nak cari duit kat mana tau, sebab dulu saya minat, saya jual kaset dulu. Saya suka jual kaset yang saya pakai lah. Dan masa tu saya nak beli kaset, tak ada duit tau. Dan ada dekat kampung saya ni ada satu bandel tau. Bandel pun untuk macam orang-orang kampung je lah. Orang-orang pakai untuk pergi buat kerja macam tu kan, pada getah apa dia orang beli kat situ. Saya pun pergilah jap selang-selang baju, dan saya tak kenal barang lagi masa tu. Saya tak tahu baju apa-apa. Saya terjumpa satu baju Nike tau. Tahun lepas korang pun tahu macam mana Nike naik kan. Semua orang jual macam mana. Saya jumpa satu baju Nike tahun yang saya dapat dengan harga yang murah lah. Orang-orang bandar kata jackpot lah kan. Jackpot bawah lantai. Saya tak reti sangat. Dan saya ingatkan nak buat pakai baju tu. Saya pergi dekat saya main MyIG dan saya terjumpa baju yang sama dengan saya orang pakai. Saya tengok dia jual baju tu dengan harga yang cukup mahal tau. Saya cuba buat offer lah. Buat offer dekat Carousel mula-mula sebab saya tak ada perniagaan melalui IG ke apa. Buat offer melalui Carousel dan ada orang bid sampai offer sampai 100 plus lah saya dapat untung yang banyak. Masa tu semacam benda ni boleh bantu aku mencari duit tau. So masa tu saya fikir mungkin saya patut mulakan buka IG untuk jual bandel, dan saya daripada situ belajar lah untuk kenal barang ni macam mana, apa nilai barang-barang ni. Dan pada situ bulan 7 tahun lepas saya mulakan perniagaan dekat IG. Pada bulan 8 tahun ni alhamdulillah ada rezeki lebih, saya berjaya buka kedai yang pertama di Seri Gombak. Itulah cerita dia. Mula-mula pun saya pun macam orang lain juga, macam tak tahu apa-apa, tak berapa minat, tapi ianya menyeronokkan tau, memang seronok. Alright, itu dia daripada perkongsian daripada Encik Daniel dan Encik Syed, yang kita dapat lihat pengalaman mereka bukan mudah ya untuk mendirikan sebuah perniagaan bandel ni. Sebagai contoh, Encik Daniel yang pada mulanya hanya melihat orang di sebuah tempat, dan manakala Encik Syed pula terperangkap ketika PKP. So kiranya orang kata bermula dari bawah lah. Betul. Nampaklah memang situasi itu memang agak sukar. So saya nak tanya pada penonton di dalam webinar ini, adakah antara kalian yang ingin buka perniagaan ini tiba bila dengar cerita daripada Encik Daniel dan Encik Syed? Okay, ada. Alright. Okay, yang lain kalau ada yang macam tiba-tiba bila dengar cerita daripada Encik Daniel dan Encik Syed ni macam bagi satu orang kata positive impact pada diri, ada tak? Saya ingin membeli. Mesti boleh beli. Dia benar. Okay, alright. Saya ucapkan terima kasih Encik Daniel dan Encik Syed atas perkongsian pengalaman mereka
Tolong share location kedai Encik Syed dan Encik Daniel, boleh? Boleh. Okay. So, seterusnya apabila kita bercakap tentang pakaian bandel ni, macam saya katakan tadilah, pasti ada tanggapan masyarakat tentang mengatakan pakaian bandel ni kotor dan tak bersih. Sebab pakaian terpakai, betul kan? Betul. Dan Betul. apa pendapat panel tentang perkara ini? Pendapat Encik Syed terlebih dahulu. Okay. First, memang ramailah orang ingat benda bandel ni pakaian yang kotor tau, yang orang dah pakai. Ada yang cakap pakaian orang yang dah mati apa semua kan. Tapi itu saya tak tahu pasal semua tu. Yang saya tahu sebenarnya kan, bil-bil maksudnya guni tu yang orang jual tukar tu, sebelum diorang nak bungkus apa semua, diorang sebenarnya dah letakkan bahan chemical tau pada baju-baju tu semua, baju bandel tu semua masa sebelum nak bungkus. Sebab tu kalau korang pergi dekat kedai-kedai bandel apa semua kan, mesti korang ada bau baju bandel ni semua bau yang sama. Betul. Kita tu bau baju bandel, betul tak? Betul. Kan, sebab tu bahan chemical yang diorang dah guna untuk hilangkan kuman, ada kuman ke bakteria, penyakit. So benda tu kalau korang nak beli, korang beli dan korang cuma balik basuh je. Ianya tak kotor pun sebenarnya. Kalau korang basuh, cuci betul-betul, lagi wangi, lagi cantik korang pakai. Bagaimana dengan Encik ni? Betul tak? Betul. Sebab saya pun pernah juga macam kita pernah go to the supplier punya store, kita tengok macam mana diorang repack barang-barang yang dah sampai. Apa yang saya cakap tu memang betul. Sebelum diorang repack baju-baju untuk dihantar ke Malaysia ataupun dihantar ke negara-negara yang ada demand yang tinggi, memang supplier dekat sana memang diorang akan spray chemical untuk membasmi kuman-kuman yang ada daripada baju-baju bandel. Sebab baju-baju bandel ni dia tak ada memang fully terpakai. Ada daripada macam baju-baju yang dah telah di-reject ataupun dah off season daripada negara-negara luar. Jadi dibawa masuk. Tapi untuk nak tanya, kalau nak tanya dari segi pembersihan tu, based on chemical tu sajalah untuk pembersihan. Jadi kalau untuk kita ambil langkah berjaga-jaga, dalam baju tersebut, lepas kita beli, dinasihatkan untuk kita basuh kembali. Kita basuh balik dengan baju-baju yang kita pernah pakai. So basically, bau yang ada dekat kedai bandel yang kalau kita masuk macam kedai-kedai bandel yang ada bau-bau dia sendiri, itu adalah bau chemical, bukannya bau-bau baju yang belum dibasuh. Sebab dia memang bau dia sama je kan. Kadang kalau kita tengok ada orang yang baru nak orang kata masuk dalam dunia bandel ataupun dia teman kawan-kawan ke dia bandel, dia ada macam bau-bau dia, kenapa bau ni? Maksudnya bau tu adalah bau chemical yang diguna untuk membasmi kuman daripada shipment daripada negara luar ke Malaysia. Sebab shipment tu datang daripada kargo, daripada kapal laut kan. Jadi dia ambil masa mungkin dalam 3 minggu ke 4 minggu untuk sampai ke Malaysia melalui kapal laut. Jadi dalam kargo tu sendiri sebenarnya dah panas kan, sebab dia laut, so dia dah panas. Jadi maksudnya kuman, ada dari segi kuman, ada dari segi chemical kan kat situ, so bau dia bercampur dekat situ. Jadi macam tu lah kalau nak kata pembersihan tu, saya tak jamin lah 100% bersih baju bandel tu selepas dibeli. Tapi lepas kita beli, dinasihatkan untuk kita basuh dan kita boleh pakai, insyaAllah. Kalau saya rasa sama je kot, kalau kita beli kat butik pun dinasihatkan untuk kita basuh dahululah. Lagi-lagi kalau dalam sekarang zaman pandemik ni kan, sebab dia display dekat railing semua, so dinasihatkan untuk lepas beli baju, basuh. Dan lepas kita basuh tu, lah kita yang basuh sendiri, mungkin kita ada orang kata keyakinan that benda tu bersih lah. Okey, itu jawapan yang kita dengar ya, penjelasan daripada Encik Daniel dan Encik Syed kita. So panel-panel, kita ada satu soalan dekat sini. Okay. Soalan dia yang berbunyi, berbaloikah membeli bandel yang beratus-ratus sedangkan kita boleh beli barang yang baru dengan harga yang sama? Mohon beri pendapat. Okay. Saya dulu ke? Encik Daniel dulu ke ataupun Encik Syed? Saya mulalah Encik Syed pun boleh rasanya. Okay. Pada saya kan, kalau untuk orang yang nak beli
bundle ni sampai harga beratus ke berapa ke itu terpulang pada buyer tau. Itu betul lah, terpulang pada buyer. Seller tak ada memaksa apa buyer untuk kau kena beli barang ni, kau kena beli, tak ada. Orang-orang yang beli barang bundle ni sampai beratus-ratus ke beribu pun ada tau. Itu semua sebab minat diorang dan kehendak diorang. Ada setengah orang dia betul-betul minat tau barang tu. Contoh barang yang amat limited lah. Dan barang bundle ni dia beza tau dengan bisnes lain. Kalau bundle, contohlah saya ada baju, contoh saya tunjuk baju ni Baju ni saya up, contoh saya nak jual, saya up. Ada 10 orang nak beli. Tapi yang dapat belinya seorang je. Sebab apa tau? Sebab baju ada selai je. Dia beza dengan bisnes lain. Macam contoh kalau korang jual tudung ke apa, 10 orang nak beli, 10 orang dapat. Harga pun sama. Tapi kalau bundle ni, diorang kadang-kadang berpegang pada harga sebab barangnya cuma diorang ada satu dan mungkin diorang pun susah nak dapat. Kalau belah guni pun mungkin korang belah berapa banyak guni pun belum dapat barang tu tau. Sebab tu diorang tak kisah berhabiskan duit untuk barang yang diorang betul-betul nak. Sebab barang tu amat limited lah dan tiada paksaan pun sebenarnya. Harga market tu pun pada saya harga market barang ni contoh harga market ni ada orang jual harga ni, ada orang jual harga lain. Itu terpulang pada seller je nak jual berapa, nak jual murah ke, nak jual mahal. Sebab dekat tempat lain ada je yang dapatkan baju-baju dengan seller lain harga beratus tau. Tapi ada seller yang jual berapa puluh ringgit je. Itu terpulang. Kalau korang dapat Okay, macam mana pula dengan Cik Daniel tentang pendapat Cik Daniel? Okay. Soalan dia berbaloi ke tak berbaloi untuk beli baju yang beratus-ratus sedangkan boleh dapat baju yang sama, yang barulah, condition baru. Okay, bundle ni dia ada dua version. Okay, satu is kita panggil, kalau seller panggil barang kepala dengan barang ekor. So barang kepala ni barang yang memang mahal lah. Memang yang kalau kita dengar harga pun macam yang tanya soalan tu lah, macam apa harga macam ni. Okay, barang ekor ni selalunya mungkin kurang sikit lah dia punya nilai. Jadi dia yang selalu macam kalau kita pergi bundle yang railing yang RM5, yang RM3, RM10, yang RM3, RM20. Okay, so kita fokus on soalan kenapa yang beratus tu lah, yang kira barang kepala lah yang beratus-ratus. Okay, so berbaloi ke tak berbaloi? Okay, kita kena faham konsep dulu dengan sekarang. Okay, dulu barang-barang bundle ni, baju-baju ni kita import daripada US, daripada Korea, daripada Japan. So material daripada baju-baju ni made from there, dibuat daripada sana. So yang sekarang ni kebanyakan kilang-kilang dah buat dekat China sebab labor, orang kata labor murah dekat sana. So kalau kita tengok kenapa baju-baju ni mahal, satu is diorang punya quality. Made from US, kalau kita faham lah, made from US, made from Japan ni selalunya quality mereka lebih bagus lah berbanding pada made in China, kan. And then kalau kita tengok kan, selalunya baju-baju yang dijual mahal ni, sama ada macam saya cakap tadi, adalah koleksi, limited ataupun barang-barang yang rare, yang orang kata jarang kita nak jumpa, yang susah kita nak jumpa, ataupun barang tu dah vintage, dah lama, dah 10 tahun, 20 tahun akan datang, macam tu. So kenapa jadi mahal? Sebab kan kadang-kadang baju ni, contohlah dia keluar pada tahun 1999, kan? So sekarang 2021. So dah 22 tahun, 22 tahun baju tu masih lagi elok dalam kondisi yang bagus. So maksudnya kualiti baju tu untuk 22 tahun dia hidup dekat dunia ni, kira dia punya nilai tu makin tinggi lah, sebab baju tu walaupun dah 22 tahun tapi kondisi dia masih elok. That's why kadang-kadang kalau kita tengok kan, macam sekarang ni yang tengah, orang kata yang tengah trending, baju-baju yang tengah trending, mungkin set tahulah, macam baju-baju Looney Tunes, Tasmania, Nazca, tahun-tahun baju yang tahun 1980 lebih, tahun 1990 lebih, kan. Kadang-kadang kalau saya tengok pun tengok, baju sampai 400, 500, kita sebagai seller pun tengok, boleh ke jual? Tapi memang ada, macam saya cakap, memang ada buyer yang memang disuka. Memang disuka tengok baju macam contoh baju Tasmania, baju Nazca yang memang
kadang-kadang naskah yang memang originally merchandise daripada naskah yang pernah happen dulu. So macam sekarang mungkin kalau sekarang ada tapi mungkin nilai ataupun design ataupun dia punya design ni tak sama dengan dulu. That's why baju-baju tu menjadi mahal. So soalan dia berbaloi ke tak berbaloi, itu macam saya cakap depends on the buyer. Kalau awak rasa awak ada minat untuk menyimpan koleksi baju-baju lama dan awak ada orang kata kemampuan, ada duit yang lebih, dan you belilah. Because macam saya cakap, tak ada orang yang paksa untuk you beli. Somehow dia depends on the buyer ataupun on the audience lah. Kalau macam you rasa you minat, you ada, ialah contoh macam you tengok, okay, macam sekarang saya tengah collect Spider-Man. So mungkin ada barang-barang Spider-Man yang tahun yang first keluaran, daripada Spider-Man 1, Spider-Man 2. So mungkin harga dia lagi mahal sebab sekarang ni kita dah masuk ke era Tom Holland. Kan? So maksudnya dia dah lari. So maksudnya yang dulu time Tobey punya Spider-Man mungkin lagi mahal sebab dah tak keluar dah. Lebih kurang macam tu lah. So it depends on the audience, it depends on the buyer. Kalau you rasa you ada minat, then you can buy, you buy. And if you think that this is not worth it for me to buy because harga dia lebih kurang macam kat butik. So then you can buy from the butik because I don't think that seller ataupun buyer have no against untuk orang yang pergi butik. Macam player bundle tak ada against, macam saya pun cakap macam tu juga kan. Kalau you nak pergi butik, kita tak halang. You can go for butik because kita orang fikir, okay, sebab seller ni dia tak fikir untuk barang-barang yang mahal saja. Mungkin kita nak tolong juga macam student kan. Ada student yang mungkin kurang kemampuan. Tapi dia nak nampak, orang kata nak nampak style juga. So mungkin boleh beli barang-barang yang eco tadi, yang murah-murah tadi. So doesn't mean that bundle ni hanyalah barang-barang yang mahal lah. So untuk menjawab soalan tu, it depends on the buyer lah. If you think you can afford, you punya minat, and that's why you belilah. Kalau if you think no, then you can go to the boutique. Alright, terima kasih Encik Daniel dan Encik Sai atas orang kata pendapat dan pandangan tentang soalan tersebut. Dan saya harap jawapan daripada panel kita dapat menjawab persoalan daripada saudari ke tadi yang menanyakan soalan tu, okey? So terlebih dahulu saya ingin memberitahu kepada para hadirin semua untuk mengisi link yang telah pun dikongsikan di ruangan chat, dan itu merupakan link borang kehadiran. Dan saya harap tidak ada yang terlepas pandang tentang link tersebut. So lagi sekali saya ingatkan, sila isi link yang telah pun disediakan di ruangan chat. Alright, okay. So, Encik Daniel dan Encik Syed, baru-baru ni ada video viral di TikTok di mana ada satu kejadian sesi bidaan di Bundle Expo 2021 yang berlangsung di Minds 2. So terlebih dahulu kita saksikan dulu video tersebut. He should have killed me when he had the chance, because now I'm back and I'm gonna kill you and your whole fucking team. You and them bitch kids. Stay on time. I'm the party for a pussy boy and you get burnt. Alright, kita dah lihat tadi video tu yang berlangsung dekat Bundle Expo 2021. So, persoalan saya nak tanya. Dalam rata-rata ruangan komen di dalam video tersebut mengatakan bahawa sesi bidaan yang berlangsung tersebut adalah orang kata rancangan peniaga-peniaga bundle sendiri supaya harga jualan menjadi lebih tinggi. Betul ke pendapat Encik Daniel? Okay. Dahulu. Pasal bidaan. Okay. Ini pendapat saya lah. And then ini yang saya pernah tengok dengan peniaga-peniaga lain yang satu komuniti dengan saya lah. Mungkin saya tak tahu peniaga-peniaga lain macam mana. Tapi usually kita cakap pasal bidaan. Okay, kalau bidaan yang mungkin lah bidaan yang harga baju dia bawah RM100 kan. Jadi selalunya bidaan ni dibuat oleh seller, mungkin dia nak capai target baju itu sendiri ataupun lebih daripada baju itu sendiri. Dan mungkin dan selalunya kenaikan untuk baju tu dalam RM5 ke RM10 daripada tapak bidaan. Okay. So kalau harga baju yang bawah RM100 mungkin ada dari segi seller-seller lain untuk membantu seller tersebut. Mungkin dinaikkan daripada RM10 naik ke RM20. So mungkin buyer yang betul-betul dia akan
okay, naik RM30, RM40. Tapi selalunya terjadi pada harga baju yang bawah RM100 ataupun bawah 100.5, bawah 200 macam tu. Untuk baju yang harga macam tadi kita tengok kan, macam Lacoste, macam Akira, untuk harga yang baju 1,000 ke atas, 800 ke atas, 700 ke atas, saya berfikiran konsep macam ni lah. You adalah seller, you nak jual barang you, okay. Kalau contohlah ada true seller, ada true buyer yang nak beli baju you dengan harga 800, kan? And then kawan you naikkan dengan harga 1,000. So you mengharapkan that true buyer akan naikkan kepada 1,100, 1,200. Contoh. Okay, what if kalau the true buyer tak naikkan kepada harga 1,100, 1,200 dan bidaan tu mati dekat kawan you dengan harga 1,000. So kawan you, kalau contohlah you plan lah contoh, okay, you bid lah sampai harga sekian. Okay, so what if that true buyer hanya mampu sampai 800. So you dah rugi dekat situ, you boleh dapat 800. Okay, bagi saya you orang kata better get something than nothing lah. So you should dapat 800 tapi you langsung tak dapat jual kerana you dah plan dengan kawan you untuk naikkan harga baju tu ke RM1,000. So bagi saya kalau you fikir dari segi logically, kalau you nak betul-betul nak menjual, I think 800 is enough. Tapi kalau macam you plan betul, macam kena naikkan lah apa benda semua, so akan merugikan diri sendiri, akan merugikan seller sendirilah. So selalunya kemungkinan harga baju yang bawah 100 mungkin ada kan dalam bidaan dalam mungkin RM10 ke RM20. Tapi untuk harga yang dalam 800 ke 900 ke atas, saya boleh cakap memang rarely happen, and bagi saya pun tak pernah witness benda tu sendiri. Sebab selalunya macam mana saya dengar Syed cakap, ada peminat baju yang memang sanggup untuk beli ataupun bid baju tu kerana mereka mampu dan mereka minat. Jadi untuk planning bidding ni, dari segi kalau harga yang bawah sedikit mungkin ada, tapi untuk yang harga yang atas saya memang tak pernah jumpa lagi lah. So mungkin dari segi kalau kita tengok, okay, bundle expo ni adalah orang kata bundle annual event of the year lah untuk bundle kan, and then dekat Minds tu memang besar. So dekat situ memang kebanyakan top seller memang akan ada dekat situ. Seller-seller yang memang ada followers yang ramai, ada true customer, ada regular customer. So untuk orang kata proses bidaan tu berlaku dekat situ dengan harga yang macam tu, itu orang kata benda yang kalau dalam community bundle lah, itu adalah benda yang orang kata normally happen lah. Sebab selalunya bila you face to face, benda tu akan lagi murah berbanding kalau you jual online. Itu pada pendapat saya lah. Alright, terima kasih Encik Daniel atas pendapat yang orang kata penuh maklumat ya, dan orang kata dapat melihat menunjukkan perkara tersebut. So saya nak tanya pada Encik Said lah, kita ada soalan ni. Soalan ni yang berbunyi, sekarang ni kalau kita tengok di media sosial, semua tak kira peringkat umur buat live jual bundle. Kita dapat lihat kat TikTok, kalau tengah malam tengah scroll TikTok pukul 2-3 pagi akan ada orang jual TikTok. So jadi apa pandangan panel Encik Said sendiri tentang jualan bundle yang turut dimonopoli oleh golongan wanita? Golongan wanita, sebenarnya bagi saya masalah pun kalau lelaki atau perempuan yang nak menjual bundle, itu terpulang pada dia orang. Sebab ada orang lelaki pun nak cari rezeki, perempuan pun nak cari rezeki, ada orang ada tanggungan masing-masing kan. Sebab saingan tu memang ada lah. Saya sebagai penjual bundle, sebab sejak pada tahun lepas saya perasan seller-seller bundle orang kata tumbuh seperti cendawan selepas hujan kan. So pada situ mula-mula masa saya start pun dah ada ramai seller tak kira lelaki atau perempuan. Masa tu memang dah ramai ada. Saingan banyak jugalah saingan untuk dapatkan macam trusted daripada kita punya follower semua. Sebab masa tu top seller dah ramai tau. Ada yang dah berpuluh ribu follower, beratus ribu pun ada. Betul. Kita yang picisan baru nak start ni, baru ada berapa puluh saja tau follower. Tapi apa yang penting pada saya, tips lah untuk kekal dalam persaingan kan. Biar kita kena fight. Tips dia, first kita kena ada minat. Lepas tu kita kena tahu genre kita nak main barang apa, dan
Ketiga, konsisten dengan apa kita punya brainstorm. Saya ulaskan sikit ke pasal ni? Boleh saya ulas sikit? Boleh? Boleh Encik Said. Okay, first sebab persaingan terlalu ramai tau. Kalau macam saya pun ada ramai kawan yang nak start bundle tapi hanya dalam berapa bulan, 2-3 bulan dia orang rasa macam aku rasa aku dah tak boleh go, aku punya barang hari ni tak ada sold. Kalau macam seminggu cuma ada 2-3 barang yang dia orang sold, dia macam terus down. So first minat tu paling penting sebab minat memang orang cakap boleh pupuk. Tapi untuk kita bertahan tu tak semua orang boleh. Mungkin orang nampak seller bundle ni senang. Korang jual baju ni beratus, tu dapat duit beratus. Tapi dia orang tak tahu macam kita punya keluarkan modal untuk barang tu pun dah berapa kan. Kadang balik modal, ada yang balik modal, ada yang untung RM1-2 pun ada. Second, tentang genre yang untuk kita kekal dalam game ni, kita kena tahu kita nak main. Sebab baju bundle sekarang banyak jenis, ada yang vintage, ada orang minat band, ada kartun, ada movie. Okay, kalau kecilkan dia punya genre tu, ada orang minat kartun yang macam ni, tas ke apa semua kan. Tapi kalau boleh untuk seller bundle, kalau ada yang baru nak start lah, saya pun nak cakap lebih-lebih pun saya tak berani sebab saya pun biasa je. Kalau boleh main dengan semua genre supaya follower kita lebih ramai masuk kan. Tak stuck dengan satu benda je kita main benda tu. Yang last kali kita konsisten tu memang orang tahu lah, benda penting, kena selalu buat paid review apa semua, kena buat story yang menarik, buat sale, close dengan customer kan, rapat dengan diorang. Yelah, saya rasa tu je kot. Kalau nak tentang persaingan memang banyak lah. Tapi apa-apa pun kalau buat sebab minat, benda ni insyaAllah boleh bertahan lama. Kalau sebab duit tu agak susah sebab saya pun buat bundle pun duit masuk memang masuk. Tapi nak kata banyak tu tak adalah sangat. Cuma adalah sikit-sikit kan. Banyak lagi perniagaan yang boleh menguntungkan. Cuma kalau kita buat sebab minat, bundle ni insyaAllah kita boleh bertahan. Dan kalau kita berada dalam komuniti yang seronok, insyaAllah benda tu jadi lebih seronok tau. Kita pun tak kisah sangat pasal persaingan. Okay, itu saja. Alright, itu dia jawapan daripada Encik Said kita. Persaingan tu penting sebenarnya untuk kita, orang kata, memantapkan lagi diri ni, sebab bila ada persaingan kita akan rasa mula macam ingin ke depan lagi, okay? Jadi kita orang kata sebagai panel-panel kita yang orang kata berpengalaman, banyak berkongsi ilmu. So Encik Daniel dengan Encik Said bolehlah berkongsi ataupun memberi kata-kata semangat kepada mereka yang langsung orang kata tak nak membeli baju bundle ni. So kita mulakan dulu dengan Encik Said kita. Okay, kalau orang yang langsung tak nak membeli barang bundle mungkin dia orang rasa tak berbaloi ke apa, rasa mahal. Dulu pernah tau, saya pernah ada cakap benda ni kat story saya tu. Sebab masa tu ada viral tentang ramai orang yang kutuk lah tentang pakai bundle kan. Dia cakap apa jual baju ni beratus ringgit apa semua kan. Jawapan saya, kalau korang nak baju yang murah, kalau korang pergi kedai bundle, mana-mana kedai bundle, mesti akan ada berderet rel yang jual sehelai RM5, sehelai RM10, ada yang sampai sehelai RM1. Tapi mungkin korang kadang-kadang yang cakap macam tu, diorang kebanyakan tahu barang, diorang kenal barang. Kadang-kadang diorang nak barang yang branded, yang rare. Tapi diorang marah sebab bila dia masuk kedai, barang tu mahal. Kalau korang nak barang yang murah, korang boleh pilih dekat rate yang RM10, RM5, tak ada masalah. Baju pun semua cantik-cantik tau. Contohlah dekat kedai saya ada satu reel dekat belakang ni. Reel tu saya buat 2 helai RM5 tau. 2 helai RM5. Dekat situ pun ada baju
branded banyak juga, ada Adidas, ada Dickies apa, saya letak je. Kalau korang pergi mana-mana bandar, contoh JBR ke, dekat situ RM28 korang boleh dapat macam-macam baju branded dekat situ. Mungkin kebanyakan orang macam nak baju Adidas kan. Bagi saya, kalau korang pergi Adidas, butik Adidas, kebanyakan baju t-shirt Adidas dijual dengan harga 100 ke 200, ada yang lebih lagi. Tapi kebiasaannya dekat kedai-kedai bandar, saya tak nak tak ada cakap pasal apa, pasal orang yang pergi beli butik apa, tak ada tahu. Saya cuma nak bagi tahu je. Biasanya dekat kedai bandar ni, baju-baju macam Adidas ke, Nike ke yang ada dijual di butik tu, dekat kedai bandar kami hanya menjual dalam 30 ke 40 ringgit. Jauh lebih murah tau. Macam hari tu ada seorang uncle lah datang kedai saya. Dia borong hoodie Adidas. Dia cakap, oh ini hoodie RM40 je. Saya selalu beli dekat butik RM300-400 tu. So dia pun daripada situ minat tau. Dia dapat jimatkan duit yang cukup banyak. Okay, itulah bagi saya, pendapat saya. Okay, macam mana pula dengan pendapat Encik Daniel tentang perkara tu? Pada pendapat saya untuk orang yang langsung macam tak boleh accept ataupun tak pernah pakai pakaian bandar, masing-masing ada minat sendiri and saya hormat benda tu, I respect that. Tetapi jangan orang kata you discriminate ataupun you ada stereotype dekat orang yang minat kepada bandar, kepada orang yang jual bandar, kepada orang yang beli bandar. Masing-masing ada minat tersendiri. Okay, mungkin you berkemampuan untuk you beli baju dekat butik and then ada orang yang kurang kemampuan ataupun memang ada orang minat dengan baju bandar. So let this world be orang kata a better place, be a happy place. Biarlah masing-masing dengan minat sendiri, as long as tak kacau antara satu sama lain. So kita tak naklah orang kata daripada dunia bandar kata orang yang pergi butik ni macam ni, orang daripada butik kata dunia bandar ni macam ni. So orang kata just go with whatever yang you minat. Kalau you rasa macam okay, bundle is not worth it for me, then keep it to yourself. Okay, you pergilah ke butik because tak ada orang against that. So kalau macam and you rasa kalau macam you play bundle, you committee bundle and you rasa macam harga butik mahal, so better aku pergi bundle, then keep it to yourself also. Kita tak nak macam you paksa orang pilih lah bundle, tak nak. But you can educate, you can give awareness, you can boleh macam cakap okay bundle ni sebabkan ada kualiti ke apa ke semua. So but don't discriminate orang lain lah. Kita nak orang kata everyone enjoy. Orang yang dalam bundle pun boleh enjoy, orang yang pergi butik pun boleh enjoy. Kalau you tengok harga kat butik dengan harga kat bundle 200 lebih kurang sama je, itu orang kata penilaian you sendirilah. Macam mana you nak beli ke, macam mana you nak nilai baju tu, itu penilaian you sendiri. So saya cakap let the world be orang kata a better place lah, so everyone can enjoy whatever dia orang minat. Alright, terima kasih Encik Daniel dan Encik Said atas pandangan dan orang kata perkongsian tentang kata-kata tersebut yang orang kata membuatkan orang yang tak nak membeli bandar ni supaya tidak memandang remeh lah tentang perkara-perkara tersebut. Okay, so sekarang ni kita akan ke sesi Q&A kita. So di sini ada beberapa soalan yang telah pun diajukan di dalam ruangan chat box. So soalan pertama kita adalah yang berbunyi seperti ini. Pada pandangan para panel berkaitan dengan pelibatan kanak-kanak yang menceburi bidang bundle, sekarang lagi-lagi bila mereka mula buat live di media sosial dari pagi sampai malam, dan adakah mereka mula nampak keuntungan perniagaan ini sehingga boleh mengabaikan pelajaran? Contoh kita boleh lihat ada budak Sabah bernama Joki Neo yang berniaga bundle secara online. Okay. Panel untuk jawab. Saya ke? Saya cubalah. Okay, saya jawab daripada pendapat saya lah. Okay. Kalau kita tengok sekarang memang ramai dekat orang kata social media platform, memang ramai orang jual. Dari segi TikTok, Facebook, Instagram memang ramai. Kadang-kadang sampai macam 3-4 pagi orang jual baju-baju bundle ni kan. Okay. Saya dulu start juga dari 2016, time tu saya form 4 and then saya start berniaga dalam dunia bundle 2017, time tu saya SPM. Alhamdulillah
kita dapat manage time. Memang kita minat dengan berniaga, kita minat dengan bundle. Okay, during that time SPM, suppose you focus on your SPM lah, you punya education kan. Tapi disebabkan minat tu ada sendiri, kita belajar untuk membahagikan masa kita. Okay, ni adalah masa untuk belajar, ini adalah masa untuk kita berniaga, cari duit. Kan? Kadang-kadang kita tak tahu apa background budak Sabah tu. Mungkin datang daripada family yang kurang kemampuan, ataupun memang dia nak mencari duit lebih. So kita tak boleh nak judge dia based on apa yang dia buat dekat dalam social media tu lah. Kan, mungkin dia memang okay, before dia live dia dah study, dan dia dah tidur petang and then malam baru dia tu, and then esok tu dia pergi sekolah. Okay, kita tak boleh judge dia based on apa yang dia tunjuk kita kat dalam social media tu kan. So kita tak tahu apa background dia. So apa yang saya boleh cakap, mungkin ada orang dia pandai membahagikan masa dia untuk berniaga dengan belajar. So kita tak boleh nak judge orang yang pukul 3-4 pagi tu macam, oi, tak ada kerja lain ke nak buat? Tak nak tidur ke apa kan? Mungkin macam Syed sendiri, Syed kata dia buat full time. So full time dia memang adalah bundle. So orang kata dari segi income dia adalah daripada berniaga. Jadi kalau dia tak berniaga, dia tak ada income lah. So kalau dia tak ada income, dia kena perlu macam pergi kat orang lain minta tolong semua. Lagi orang kata menyusahkan orang lain kan. So instead of that, why not kita berniaga daripada, whatever time yang kita ada, whatever time yang kita free. So I would say that mungkin dia pandai untuk membagikan masa dia, dan kita tak boleh judge dia based on apa yang tunjuk kat social media lah. So that's it lah. Jangan tengok based on apa yang ditunjuk dekat social media tu lah. Okay, alright. Terima kasih Encik Daniel untuk jawapan. Harap menjawab ya untuk saudari Nurul Izzati. So untuk Encik Syed kita ada lagi soalan. Macam mana nak pastikan customer beli baju kerana banyak orang zaman sekarang pun jual bundle. Maknanya macam mana kita nak tahu orang tu beli baju kita? Sebab sekarang ni bundle kan tengah banyak. So persaingan antara bundle tu akan menjadi sengit. So pada pendapat Encik Syed sendiri macam mana? Macam mana nak customer tu beli baju daripada kita? Sebab persaingan terlampau banyak. Pada saya, pada contoh cerita masa mula-mula saya start dulu pun agak susah tau. Saya nak dapatkan customer, nak dapatkan trust daripada orang agak susah dengan followers saya tak berapa ramai, tak ramai orang kenal. Komuniti pun kecil je. Macam siapa seller ni kan? Siapa ni? Orang tak kenal, baik-baik aku beli pada seller yang lebih besar pada kau. Tapi pada saya percaya rezeki tu ada pada setiap orang tau. Rezeki tu boleh datang pada bila-bila masa. Yang penting macam tadi, kita nak buat something tu kita kena konsisten lah. Tak kira lah walau berapa ramai orang lain yang buat perniagaan sama macam kita, jual benda sama macam kita. Tapi saya percaya kalau kita ada usaha, kita ada semangat, insya-Allah hasil yang kita dapat tu berbaloi dengan apa yang kita usahakan sama tu. Dan selepas tu saya cuba juga buat macam saya pergi dekat kedai-kedai bundle lain, kenal dengan diorang, pergi menyelam dekat kedai-kedai bundle lain untuk, sebab dulu saya tak pernah beli bel, beli guni pukar tu, tak pernah. Saya cuma jual selai-selai je apa saya ada. So di situ penat, memang penat, tapi nak tak nak saya, sebab kita dah start benda ni, kalau kita stop saya rasa amat rugi. Mungkin besok kita berjaya tapi hari ni kita dah stop. So rezeki tu terputus dekat situ je. Mungkin Tuhan nak bagi kita berjaya esok tu, tapi hari ni kita dah berhenti dah give up. So apa saya buat, saya konsisten juga. Saya cuba berkawan dengan seller-seller lain, kenal-kenal dengan diorang. Saya buat paid review banyak. Saya keluarkan modal untuk paid review setiap minggu apa semua. Dan insyaAllah lama-lama perniagaan saya pun macam tak adalah ramai sangat orang kenal, cuma customer tu adalah juga customer yang datang yang tanya pasal benda ni. Dan kalau customer tak membeli pun tak apa. Contoh macam nak minta tolong, abang tolong jualkan ke, kalau saya kadang-kadang ada masa saya free, saya tolong customer juga. So pada situ customer pun rapat dengan kita dan lama-lama insya-Allah benda tu hasil tu akan ada juga sikit-sikit.
Alright, terima kasih Encik Said atas jawapan yang telah pun menjawab soalan daripada AB Amin tadi tentang orang kata macam mana orang membeli pakaian bandel dengan persaingan yang ada sekarang ni. So seterusnya kita ada satu lagi soalan iaitu daripada saudara Ahmad Fayad. Ada tanya soalan dia yang berbunyi, adakah perniagaan bandel ini boleh tahan untuk jangka masa panjang atau hanya jangka pendek? Jadi saya ingin mulakan dengan Encik Said terlebih dahulu. Saya bagi saya sebenarnya pakaian bandel ni bukan baru tau. Bukannya tahun ni baru naik, bukannya tahun lepas, bukannya 5 tahun lepas baru ada bandel. Bandel ni ada pada zaman 90-an lagi, tak saya baca tadi. Dah pada situ ada orang yang jual bil apa semua. Dan saya ada seorang pakcik pada Kelantan. Dia dah start jual bandel tau. Masa tu antara orang-orang pertama Malaysia yang jual bandel. Dia dah start pada Kelantan jual bandel. So pada situ sebenarnya bandel tu dah ada lama. Cuma mungkin pada zaman tu orang macam belum tak berapa minat lagi, tak berapa kenal lagi dengan trend-trend bandel kan. Tapi alhamdulillah sekarang saya tahu bandel dah semakin naik. Ramai tak kira perempuan ke lelaki, kita boleh tengok dekat Bandar Expo tu berapa ramai. Ada pada budak sampai ke orang tua pun masih datang bawa anak-anak beli baju bandar apa. Sebab benda tu bagi saya seronok. Kalau jangka masa yang lama, insya-Allah bandar ni masih ada. Tapi dia punya player dia mungkin lain. Player dia mungkin macam bukan budak-budak macam saya, ataupun cara diorang, game diorang dah lain. Barang-barang yang diorang jual pun masa tu mungkin dah lain. Mungkin sekarang trend minat barang ni, baju-baju yang overprint, contoh kan baju-baju tie-dye ke The Mountain, LB Liquid Blue. Mungkin untuk masa 5 ke 10 tahun lagi ada. Tapi mungkin bukan barang-barang ni dah. Mungkin diorang suka baju-baju yang saya tak tahulah, koyak-koyak ke apa ke, baju besar ke ketat kan. Mungkin trend diorang lain. Okay, itu bagi pandangan saya. Alright, macam mana pula dengan Encik Daniel tentang pandangan ni? Jangka masa panjang atau hanya jangka pendek? Betul lah macam saya cakap, dah lama dah bandel ni. Cuma sekarang ni dia jadi lebih macam hype disebabkan social media. And then sekarang kalau kita tengok tadi, saya boleh katakan insya-Allah dalam jangka masa panjang, sebab macam mana soalan daripada tak silap saya pada Nurul Izzati tadi kan, dia katakan kalau sekarang ni kanak-kanak pun dah start berniaga. So dibayangkan kalau kanak-kanak, budak-budak dah start berniaga dekat social media, diorang dah explore dengan social media kan. So diorang kanak-kanak, so macam kita orang umur yang 20-an, yang 30-an pun masih lagi ada yang berniaga. Jadi kalau daripada kanak-kanak dia dah berniaga, mungkin dia akan teruskan legacy ni, lagi 10 tahun akan datang, lagi 15 tahun akan datang, kita tak tahu. Yang saya dulu pun saya jadikan bandel ni adalah full time. And now sekarang bila dah ada kerja semua, kita jadikan part time. Tapi kita still berniaga, bukannya kita terus stop. So dia orang kata the legacy tu mesti jalan lah. So I would say that benda tu akan jadi jangka masa yang panjang, kerana benda tu jadi macam daripada minat jadi perniagaan kan, lepas tu jadi investment and then jadi collection. So mungkin kalau daripada budak-budak dah start sekarang, dia lagi minat, dia lagi belajar, sebab bandel ni dia jadi macam satu, orang kata macam saya start dari curiosity kan, so datang daripada dia dah jadi macam knowledge tau. Dia jadi macam okay, baju ni tahun 1990-an, dia punya tag dekat baju belakang macam ni. Tahun 2000, tag ni macam ni. So you belajar. So nanti bila keluar yang tahun 2020, 2030 punya baju, you tengok, oh ni tag macam ni, tag macam ni. So benda tu datang dari minat, and then jadi dari knowledge lah. So macam saya cakap tadi, jadi fun. Sebab macam-macam. Kan kalau you tengok kadang macam okay, baju yang contohlah baju Marvel tahun ni macam ni, tahun lepas macam ni, tahun ni macam ni. Kan? So macam merchandise, and keluaran movie ni dia jadi macam ni, keluaran movie ni jadi macam ni. So some people they like to collect and letak dekat dalam almari ke apa. Some people letak simpan lagi 10 tahun dia dah jadi mahal, dia jadi rare, dia keluarkan balik. So boleh jadi masa jangka panjang. Saya boleh katakan jadi masa jangka panjang. Alright, terima kasih Encik Daniel atas pendapat yang telah pun dikongsikan dan menjawab persoalan saudara Ahmad Fayad tadi. Nampaknya masa sudah pun menceburi kita.
So Okay. saya pasti ada para penonton yang dekat sini tengah menunggu untuk orang kata media sosial daripada panel-panel kita. Okay. So bolehkah panel-panel kita untuk berkongsi media sosial mereka, Instagram mereka di okay. Alright. Okay, kalau daripada saya, okay, saya nak make it orang kata simple lah. Okay, Good Fulus adalah satu Instagram online shop yang dibuat oleh kawan saya. Jadi saya hanya macam kita support each other. So saya punya adalah physical shop dekat PD, dekat mana saya base ialah dekat PD physical shop. Dia adalah kat kawasan-kawasan kampung. So Good Fulus adalah one of my friend, memang good friend. Dia punya orang kata online shop. So dekat situ you can find so many things. You boleh jumpa baju, hoodie, you boleh jumpa topi, seluar, and orang kata at a reasonable price. So kalau you guys ada yang minat kan, macam hoodie ke, topi ke, seluar ke, sekarang kan ramai orang pakai seluar kargo, seluar jean yang baggy kan. So for men, for women, yeah, universal, you can go visit Good Fulus. There's a lot of things there. InsyaAllah you can talk with the admin, dia akan bagi harga reasonable price. Okay, so if you nearby PD, for instance, you can go to my shop. Ada satu kedai dekat betul-betul dekat pantai PD. Alright, so that's from me lah. Okay, terima kasih Encik Daniel. Macam mana pula dengan Encik Syed? Okay, saya kalau korang boleh contact saya atau membeli daripada saya melalui IG at want2drop_. Tapi IG biasanya saya tidak menjual terlalu banyak tau. Biasanya saya banyak buat sesi bidaan melalui IG. Contoh baju Nike atau apa semua saya buat dekat situ. Kalau korang nak menyelam lah dekat saya, korang boleh datang dekat tingkat ada orang kacau. Korang boleh singgah dekat kedai saya dekat Taman Tasik Seri-Gombak, alamat nombor 17 Jalan SG 8/7 Taman Seri-Gombak. Korang tulis lah, korang save kan. Saya cakap sekali. Nombor 17 Jalan SG 8/7 Taman Tasik Seri-Gombak. Sekejap tau, sekejap ada. So yang para penonton yang lihat, jangan lupa salin, follow IG kita punya panel supaya korang lebih mudah untuk orang kata dapat berhubung. So kita tunggu Cik Syed kita pulang. Itu dia. Cik Syed keluar. Sebab Okay. customer dah, ada customer sebab saya tutup gear separuh. Dia ingatkan saya buka. Dia ingatkan saya tutup kedai. Tak apalah, saya bagi dia masuk. Sementara tu boleh saya tunjukkan sikit tak kedai saya? Kalau korang boleh. nak. Ya kan? Sekejap saya bawa sekali dengan ni lah telefon. Boleh bang, masuk bang. Saya tengah Okey, ni kedai saya. Nampak kan? Nampak tak? Nampak? Okey. Dekat saya ada jual dekat real baju yang 2 helai RM10. RM10 baju collar yang RM10. Ini baju-baju lain harga dan ada cap. Kalau korang nak cari hoodie pun ada banyak tau hoodie yang saya baru restock. Saya baru restock dekat sini. Harga korang jangan risau sebab boleh nego. Tak ada mahal pun. Ini bahagian dalam bilik. Sini kebanyakannya barang-barang yang branded ataupun lebih daripada RM30 saya akan letakkan dekat bahagian dalam lah. Topi pun banyak. Topi dalam ni dalam RM20 ke atas ke RM40 sahaja. Nanti korang jangan lupa datang lah kalau berdekatan dengan Gombak. Okay. Terima kasih Encik Syed atas perkongsian. Dia siap bangun ya untuk tunjukkan dia punya kedai semua. So nampaknya kita pun akan ke sesi bergambar terlebih dahulu. So diminta untuk para penonton yang ada di sini untuk buka cam, sama-sama kita capture this moment terlebih dahulu. So mari sama-sama kita buka cam. Alright, kita akan ambil gambar sekarang. So, sediakan senyuman yang paling manis anda semua. Betulkan apa yang patut dan tunjukkan muka yang paling handsome dan cantik malam ni.
So 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Okay. Okay, lagi sekali kita ada 4 slide, so kita akan ke slide seterusnya. So 1, 2, 3. Okay, one more. Buat posing yang paling comel ke. 1, 2, 3. Okay. Alright, so nampaknya dengan sesi fotografi itu, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kepada para hadirin yang hadir hari ini untuk isi link kerana itu adalah pendaftaran dan juga e-sijil yang bagi pelajar yang hadir pada malam ini serta penonton yang hadir pada malam ini. So dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah webinar kita pada malam ini. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Daniel dan Encik Said atas perkongsian kita pada malam ini. Dan juga saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin yang orang kata banyak berinteract pada malam ini, menanyakan soalan. Bagi soalan yang tidak dapat dijawab, boleh ajukan soalan tersebut kepada IG panel. Boleh ya panel-panel semua? Boleh. Okay. So majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. So dengan lafaz bismillah, saya Muhammad Aziz Hamizan mengundur diri sebagai moderator anda pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, bye.